Hello semua, Assalamualaikum. Apa khabar? Tachau, Vanakkam. Anda kembali bersama dengan saya, Edi Junaidi dalam IG Live Sina Plus. Saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera dan insyaAllah petang ini kita akan bersama dengan penerbit tersohor, penerbit yang popular di tanah air kita daripada Zeal Production. Saya dah pernah nampak beliau masuk menyertai kita. Kejap saya invite. Alright, kita akan bersama dengan Haji Zil, insya-Allah. Sekejap. Saya invite Haji Zil kita. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam, apa khabar? Baik Haji, apa khabar? Baik. Kat mana tu Haji? Dekat taman-taman. Kat taman-taman. Kemar yang background Haji. Ya, kita kat taman, you. Ya, ceria dengan topi semua ni lengkap ni. Tak hujan je? Ha? Tak hujan sana? Ada sikit-sikit. Oh, okey. Makan Haji? Apa dia? Makan dah ke? Tengah hari dah, malam belum lah. Okey. Haji, apa cerita sekarang? Apa projek terbaru yang sedang dilakukan oleh Haji Zil kita dan juga Zil Production? Okey. Kalau you perasan, I baru habis syuting Bunga Hati yang bersiaran dekat Astro Ria. Saya baru habis awal bulan Februari yang lalu. Yang tiba-tiba semalam tu katanya viral kan scene Kak Oji salah seorang. Katanya viral sampai ke Rusia. Wow. Dengar kata semalam lah tu viral sekejap. Scene yang Kak Oji pukul budak Nafis tu katakan dia orang pakai TikTok semua. Katanya viral sampai ke Rusia gitu. Gitu kelas. Shooting dah viral. So kita tak sabarlah nak tunggu TV Rusia ke call untuk bekerjasama dengan kita. Amin. Tapi kalau ikutkan cerita tu, Ji, berat naskah dia Ji Ya, berat. Naskah dia sangat berat. Sangat berat. Pelakon dia tak ada komedi langsung. Sebab tu kita ambil pelakon-pelakon pun yang macam Kak Oji Mak Daud. Kita ambil pelakon-pelakon pun yang memang boleh berlakon, betul-betul boleh berlakon. Ya, dan macam mana dengan orang kata hero model kita dalam tu Haji? Bukan senang tu nak bawa watak. Budak-budak baru ada 2-3 orang. So budak baru yang tiba-tiba viral tu I offer Nafis Zaidi. Masa kita syuting cerita tu, kita syuting kat Perlis. Pun orang Perlis. So Nafis pun orang Perlis sebenarnya. So masa nak syuting tu kita sebab kita masa tu kita memang syuting kat Perlis, jadi kita tak nak kan artis turun KL Perlis dengan masalah COVID. So dia pun masa tu free, so rezeki dia lah bila kita offer tu dia terima tanpa orang kata dia tengok naskah tu, dan dia pun tak sangka berlakon dengan Oji Mak Daud. Sebab kita masa meeting pun dengan budak production kita tak habang kata Kak Oji main kita. So price kita bila dekat set dia orang semua terkejut Kak Oji turun set. Tapi okey dengan budak tu, Kak Uji okey. Sedangkan sebelum syuting tu Kak Uji call I. Siapa yang watak Lokman tu? Pada tu watak tu sangat berat. So dia nak Kak Uji tahulah cerewet sikit, dia nak lakon yang betul-betul boleh lakon. I kata kat dia, Ji, insya-Allah budak tu pun pernah berlakon dan dia berlakon filem dah. Kebetulan filem dia tu hari pun okey, ada sambutan salah satu macam apa bukan TV lah yang macam banyak sekarang kan. So okay, dia try. So Kak Uji okay. Bila yang scene viral tu adalah scene first day dia orang berlakon. Yang pukul dekat tanah tu ke? Ya, benda tu memang tak rancang. Memang Kak Uji bantai betul-betul benda tu. It's not macam kita tak ada rehearsal, dia orang pun tak rehearsal. Dia orang and shoot saja terus. Dan benda tu tiba-tiba menjadikan. Kak Uji memang bantai betul tu. Tapi saya nampak Kak Oji pun puji juga pelakon baru dalam drama tu. Kak Oji puji. Kak Oji ni satu yang bagusnya. Kalau pelakon tu betul-betul boleh berlakon, dia memang pujilah. Tapi kalau tak boleh berlakon, yang kena maki kau-kau lah. Tapi itulah dia orang kata sentuhan majis. Kata Haji Zil dalam Zil Production. Gitu. Macam topik kita hari ni kan, macam you kata banyak yang
macam susah nak ambil pelakon. I selalu bekerja dengan Kak Oji. Macam Kak Oji memang bayaran dia pun mahal sikit, tapi komitmen yang diberikan dengan lakonan dia tu kita puas hatilah. Okay. Kalau Kak Oji ni demand pun okey sebab dia adalah Kopiah Datuk Ahmad Daud. Ya, tapi sebelum kita pergi ke topik kita hari ni kan tentang pelakon yang demand payment tinggi-tinggi ni, Haji nak tanya. Lepas dulu kan kita PKP berapa lama kan, so sekarang ni dah okey balik ke? Maksudnya perjalanan Zeal Production semua lepas syuting dah boleh kembali ni? Okey, saya pun masa duk syuting Bunga Hati pun, saya ada lagi syuting satu drama untuk RTM dekat Terengganu. So far tak ada, kru I tak ada yang kena COVID, budak-budak tak, pelakon pun okey, semua pelakon. Drama tu kita menampilkan Nomad sebagai pelakon utama, penyanyi Nomad tu, dengan berpasangan dengan Kak Aziz. Dan jadi mak dia. Dekat Terengganu sekarang. InsyaAllah bulan 4 nanti kita akan ada yang dah siap dekat RTM lah. Ya. Okay, so topik kita hari ni, Haji, tentang artis letak harga tinggi, pelakon letak harga tinggi. Kebanyakannya apa alasan diorang letak harga tinggi ni? Memang bila sebab kebanyakannya bila pelakon ni, bila memang kita meeting dengan TV station, kebanyakan watak utama selalunya hero dengan heroin ni dia akan dipilih kita akan bagi few nama yang akan selalunya pihak TV station lah. Pada saya it's okay sebab TV station yang bayar pihak production. Jadi kalau dia nak ambil siapa pun kita tak ada masalah sebab orang kata at the end dia orang yang membayar, betul tak? Betul. You pilih siapa you nak, betul tak? Betul? Yang keluar duit kan. Dan bila pelakon yang dipilih ni selalunya budak-budak baru yang orang kata yang baru-baru nak naik ni, jadi dia orang demand harga lah. Dia orang tahu TV yang pilih I. Jadi dia orang akan demand harga. So far kebanyakan mereka sekarang ni yang demand tu kebanyakan yang menggunakan khidmat manager. Faham tak? Faham. Dengan nak makan lagi dia punya commission 20%. Dia orang ni lah yang selalunya meletakkan harga yang kadang-kadang di luar. Macam kita masa kita call, kadang-kadang kita call artis sendiri kan. Kadang-kadang kita pun terkejut. Wah, dah satu episod dekat 4,500, 5,000. Oi, mati lagi. Ada. Tapi kebanyakan yang di bawah manajemen yang ada manager kat luar sana. Tapi berbaloi ke tidak bila Zeal Production, Haji sini terpaksa bayar harga yang tinggi tu untuk diorang ni? Berbaloi ke tidak, Haji? Kadang-kadang rasa tak berbaloi kalau mereka beli lakonan yang tak orang kata lakonan tak seperti harga. Kemudian tu kebanyakan depa ni bila main ni depa macam tak macam tak prepare. Depa tak baca skrip, depa kadang-kadang depa ni tak prepare lah kadang on walaupun depa ada manajemen semua, tapi depa tak ready with the bila nak datang nak pakai apa, nak buat wardrobe apa. Kadang-kadang depa tak prepare. Sebab tu itu yang Kak Oji kata tak cukup gali tu, Haji, tak cukup gali. Sebab tu kalau dengan Kak Oji ni, kalau Kak Oji minta mahal sikit, kita okey. Kak Oji memang prepare. Dia datang sebab I kadang-kadang I pergi kat net, I selalu tengok, I compare, kadang-kadang I jahat tau. I tengok kat artis ni, I tengok skrip. Bila I tengok Kak Oji punya, dia very detail, dia check dia punya scene, berkontil, dia ada buat dia punya kerja. Kak Oji ni tapi kalau pergi artis baru skrip tu cantik saja, macam kau ambil bersyarat je lah. Tu kadang-kadang macam mana dia ambil skrip macam tu dah dipulangkan balik nanti. Alamak, Haji, hang pula kita ni. Okey, ada online. Kan kadang-kadang I tengok, ya Allah, skrip dia orang cantiknya, macam dia orang tak prepare kan. Ya, tapi pernah tak macam kalau Kak Oji, macam Haji pun tahu kan Kak Oji kalau dia tak artis tak perform dia bantai tu. Macam Haji sendiri tak bantai dekat set ke, maki ke artis tu? Macam malas lah macam at the end kalau kita maki-maki pun yang penat kita kan. Maki-maki macam tapi I senang je kalau dia tak perform, katalah contoh I bagi this project, dia tak perform, so next I tak akan ambil lagi dah.
kita tak ambil lah sebab kadang-kadang artis ni pun bila kita bagi peluang dengan bayaran pun yang agak tinggi, patutnya dia orang prepare, dia orang buat betul-betul, dia orang all out. Sebab peluang tak akan datang 3 kali kan. Dia datang buatlah betul-betul. Tapi kadang-kadang saya kecewa jugalah bila tak perform, orang kata tak perform, bila keluar lah, nanti orang kutuk lah, kenapa jadi macam ni? Macam tu lah. Yelah, lepas tu nanti yang buruk nama Zil Production juga. Ya tak? Berarti I kena maki kau lah. Tapi kiranya sekarang ni siapa-siapa artis yang tak dipanggil lagi berlakon oleh Zil Production tu faham lah. Tak perform lah tu. Di blacklist lah sementara waktu kan. Di blacklist lah. Lepas tu saya juga macam sebelum ni Haji ada komplain juga pasal artis yang liat Nono nak promote drama dekat social media Haji. Ya, itu lagi satu masalah. Selalunya artis-artis ni yang kan I kategorikan artis ni ada dua lah. Satu yang macam popular sikit, contohnya yang macam Intan Najwa, macam Reza Rosli, macam Fikri. Kita kategorikan yang popular. Dan yang artis-artis yang very orang kata yang very, yang dia rasa diri dia macam artis-artis yang ada artis yang macam promote tak nak bercampur dengan orang, macam method you faham tak yang faham artis method ni I kategorikan dia macam artis haluan kiri. Kebanyakan dia orang ni lah yang malas sangat nak promo drama kan. Sedang-sedang mereka ni pun minta bayaran yang tinggi. Bila kita, masalahnya yang dia orang malas ni tu I geram sangat. Sebab bahan promo tu semua bukan dia orang yang buat you. Kalau katalah kita nak suruh dia orang buat, mestilah mustahil kan. Tapi bahan tu dah disediakan. Contohnya pihak production Zil, contohnya kata I buat benda tu dengan TV3, pihak bahan yang nak dipromosi tu memang dah disediakan, macam kita bagi je. Kita just klik je kat Instagram, itu pun kadang dia orang tak nak buat you. Susah juga ni. Yang pun nak. Kadang-kadang dia orang macam susah nak bagi komen, tak nak buat. Macam kadang-kadang katanya sebab dia orang dah ambil payment ni tak termasuk dalam apa segi promosi. Jadi benda-benda macam ni pada benda very simple you, macam you just I tak faham. Okay, sebab you pun dah call, I say you lagi faham. I tak faham kadang-kadang bila I bagi dekat dia orang ni, dia tak nak lah Haji nanti kotor IG. So I tak faham apa yang kotornya. You nak promo kan, you nak promo you punya produk, you kata nanti IG I macam kotor, nanti susah I nak dapat iklan. Jadi I tak faham benda tu, apa maksud kotor kan? Yelah, konon-konon acah-acah macam cantik lah susunan dia punya, dah atur orang hari ni hari apa nak post apa kan. Tapi kalau macam ikutkan, kata Haji lah, saya baca juga artikel yang Haji punya kenyataan apa semua. Kalau diorang promo, drama tu popular ke, filem tu popular ke, diorang juga yang naik lepas tu, betul tak Haji? Bila diorang naik, harga diorang lagi tinggi melampau. Kemudian job diorang bersusun atas bawah. Maksud diorang tak payah. Kebanyakan artis-artis sekarang ni macam diorang tak perlu nak cari job yang macam rajin post dekat IG. Macam sebab memang sekarang pelakon tak cukup. Kemudian timbul pula station, kemudian banyak you know yang TV-TV yang macam tengok kat macam mana yang banyak TV baru ni kan, semuanya permintaan terhadap yang kita panggil artis grade A ni terlalu banyak. Jadi itu yang menjadi satu dia menekan harga tu. Macam ni Haji, dekat orang komen ni ada Hana Haris ni, dia kata dalam kontrak kena letak promotion sekali Ji. Macam tu. Boleh ke Ji masuk dalam kontrak sekali Ji? Nanti kalau benda tu kadang-kadang kalau kita letak nanti dia orang ada banyak juga yang kontrak kita letak lah untuk tujuan promosi apa semua. Tapi artis ni pun macam ada yang nak buat, ada tak nak buat macam tu. Oh, susah juga Ji. Pening juga jadi penerbit dia Ji. Ya, tapi macam I katalah tapi ada banyak juga artis yang macam susah sangat nak bagi kerjasama you. Tahu nak payment tapi kerjasama susah.
susah. Macam you katalah, kenapa susah sangat nak promo sedangkan drama tu adalah nak jual dia. Kan bukan, takkan I nak promo pula, bukan nak jual muka yang keluar kat TV, muka you, betul tak? Betul, betul. Utama seminit sesaat sekali promo you. Ah. Memang sesaat sekali, memang penuh lepas kau lepas kau. Yang I tak faham you, istilah IG kotor. Memang sampai sekarang I tak boleh faham. Tapi macam I cakap dengan dia, okeylah, okey drama ni nak keluar malam ni. Habis drama tu you boleh delete kan? Betul. Pun. Ji yang cakap kalau post IG kotor tu artis baru ke artis lama, Ji? Artis-artis yang tak baru lah, artis lama yang popular. Auditor. IG I kotor je. Kata apa benda yang kotor ni? Apa tak faham benda-benda macam ni. Tapi kalau dia kata IG kotor nak dapat juta produk, aku tengok tak apa dapat juta produk. Aku tengoklah IG kau tak pernah kau dapat juta produk. Aku tak propah je hati-hati sekarang ni kan. Tapi betul lah Abang kata Haji, kalau takut sangat kotor IG tu, lepas dah habis drama malam tu kau delete balik. Betul Haji. Drama tu tayang sekarang. Macam tayang lepas habis tayang you delete. Tak ada masalah pun, tak ada orang marah pun kalau you delete kan. Betul. Tapi sebab pasal marah-marah ni kan Ji, masa yang hari tu ada macam certain stesen TV yang minta macam kalau pelakon tu kena followers lebih 1 juta apa semua. Haji terpaksa ikut. Lepas tu Haji kena kecam. Teruk aku kena kecam Haji dengan pelakon-pelakon Haji. Masalah tu kata yang banyakkan artis haluan kiri tu. Oh. Kan? Artis-artis dia tak popular dekat dia, follower dia pun macam bawah daripada, selalunya bawah daripada 20k je. Macam follower. Dia orang ni lah yang menghentam. Dia orang kata kenapa macam pelakon hero dengan hero itu tapi bukan permintaan saya, itu adalah permintaan sebuah TV station dan benda tu bukannya TV3, bukannya RTM, bukan Astro pun. Adalah you tahu kan. Ya. Jadi itu dia orang yang membayar duit untuk kita, betul tak? Itu adalah orang punya hak. Bila dia orang bayar, dia orang akan tentukan kalau yang you koyan kenapa I boleh ada pun artis yang followernya lebih sejuta ke atas, tak ada masalah pun benda tu. Kemudian dia orang hantam I pula. Dia orang kata kenapa nak sejuta ke atas? Tak pandai berlakon. So I cakap dengan dia orang, takkanlah Jannah Nik tu tak pandai berlakon you. Betul? Betul tak? Takkanlah Fazura tak pandai berlakon. Takkanlah Mira Fiza tak pandai berlakon. Takkanlah Fatah Amin tak pandai berlakon. Betul tak? Walaupun 2 juta ke atas, tapi dia orang boleh berlakon. Tak salah lah kalau TV tu nak sesuai dengan bayaran TV tu. TV tu banyak mahalnya. Kalau dia bayar mahal, dia berhak nak pilih hero dengan hero yang follower lebih tinggi. Ya. Betul. Nanti kalau Haji tak ikut apa kata stesen TV, tak dapat job pula, payah juga. Ya, jadi producer sekarang bukannya senang you macam zaman dulu. Macam ada TV station dia macam gini, ada gini. Kita follow je lah, tak ada masalah. Yang duk moyan tu, I pun tak tahu banyak sangat orang moyan kat luar ni yang tak tentu pasal. Yang sampai sanggup nak macam nak buat sesuatu. Konon-kononnya ada artis kadang-kadang nak buat sesuatu. Kononnya nak bagi follower jadi 1 juta ke atas. Apa dia buat macam tu? Betul tak you? Betul. Tapi Haji okey, macam tadi Haji sebut Fazura ke, Jannah Nik ke, Fatah Amin ke, memang follower yang tinggi tu memang boleh berlakon. Tapi ada pula kita tengok sekarang ni macam pelakon-pelakon baru ni Insta famous asalnya, followers tinggi tapi pada berlakon kita tidak Haji, bila Haji ambil orang macam tu, macam Insta famous semua ni. Okey, kalau cakap macam ni, I rasa yang terbaru yang kena hentam teruk adalah Sharifah Rose, I rasa. I rasa kalau macam 2 bulan sudah yang dihentam teruk ni, bila bikin itu bukan pun I, tapi I follow lama. Dia orang hentam kuat Sharifah Rose. Dia orang kata Sharifah Rose ni tak pandai berlakon. Tapi I tengok memang awal-awal kalau I follow dia drama, awal-awal memang dia macam dia kaku. Tapi lama dia okey. Budak-budak sekarang kalau diberi peluang, dia orang pandai berlakon you. Tak yang kayu ke. Kalau dia orang ni kayu yang mahal, why not kita ambil kalau betul. Ya, ada saya tertarik dengan statement Haji bila Haji macam tak kisah untuk ambil pelakon kayu dulu. Contoh kata Haji pernah keluarkan statement dulu asalnya Ruhainis. Haji kata mula-mula memang kayu. Lepas tu lama-lama di-improve. So Haji sanggup ambil risiko tu, Haji tak kisah walaupun dikecam oleh penonton ke macam mana ke Haji okey?
I okey, I selalu hitam pun I okey. Macam dulu mula-mula ambil Fatah Amin kan, masa Hmm. Fatah Amin. Dia orang kata kenapa ambil Fatah? Fatah tu macam kayu. Tapi orang tengok juga, tapi lama-lama Betul? tak okey, betul tak? Tapi Betul? orang tengok, jadi you jangan marah ke walaupun dia kayu, orang nak tengok. Kadang-kadang tu I cakap ada kayu yang macam Fatah. Dia kayu yang mahal. Betul tak? Okey lah. Kelas kayu yang Oh, mahal. kalau kan seorang nak tengok dia, alah, okey je. Sedangkan ada pelakon-pelakon yang bagus berlakon, yang macam method ni. Tapi orang tak nak tengok engkau. Kau janganlah marah kita. Kau jangan marah kita. Kau jangan marah TV station kalau tak nak engkau. Ya, faham. Lepas tu Ha. kan, Cik Haji, kita sebut pasal Haji dah berapa puluh tahun dah dalam industri ni. Impian Haji agaknya nak menggabungkan siapa ataupun nak petik pelakon mana untuk berlakon di bawah Zee Production ni. Oh, kalau sekarang ni kan I dah banyak I dah banyak I dah bekerja dengan boleh kata dia budak-budak baru, budak lama, budak-budak zaman-zaman Kak Oji. I dah Hmm. bekerja banyak dah. I dah banyak dah. Kata kalau sampai I dah pergi sampai kalau you perasan I pernah shoot sampai I gabungkan Malaysia dengan Pakistan. Jadi I dah Ya. I pelakon yang I bekerja. Tapi I rasa untuk sekarang ni I teringin kalau I satu mini siri I teringin nak gabungkan Ruhainis dengan Intan Najwa. Sebab I tengok dia orang ni muka lebih kurang sama kan. I tanya Hmm. adik-beradik yang ada adik-beradik yang macam ada masalah masing-masing tapi hubungan dia orang macam baik tapi sebenarnya macam ada konflik antara mereka. I tanya sangat sebab I nak gabung. I tanya kalau ada peluang, kalau ada rezeki, kalau dia orang pun sanggup bekerjasama dengan saya, I memang hajat di hati I tahun ni, tahun ni ke tahun depan. I tanya nak gabungkan Intan Najwa dengan Rohainis. Wow, lepas tu Uh, bapaknya Haji Zain. Bapak banyak bakal jadi Bap- bapak banyak tak ada masalah. Hero okey banyak tak ada masalah tu. Tapi impian I memang nak gabungkan Intan dengan Rohainis lah. Hmm. Tadi saya terbaca cadangan dekat ruangan komen ni, ada yang kata kenapa Haji Zain tak nak buat macam satu pencarian hero untuk drama ke apa ke. Ada terfikir tak Haji? Oh, sebelum ni I selalu buat tapi I macam kadang-kadang kita tak buat, kita tak open, kita tak buka sebab I pernah buat dulu macam I rasa dalam 2018 macam tu I pernah Mhm. open ke casting ya Allah yang datang dekat 500 orang. I tak boleh. Ya, dekat 500 orang kita start daripada 10 pagi sampai 10 malam. Kemudian sampai 10 malam pun dia ada ketuk lagi ketuk pintu office nak masuk casting. Macam uh, I fikirkan dia orang jauh. Jadi kita buka. Jadi I dah tak nak benda tu. Sebab Hmm. terlalu ramai datang. You kadang-kadang sekarang ni kita konsep I dekat office I, kita akan lantik, kita tengok macam nanti orang hantam I lah. Kita akan tengok budak baru yang kita Ah. tengok IG, kan kita tengok follower dia tinggi sikit, kita akan DM atau kita akan call dia untuk casting. Tapi kita tak buka lah. Tapi insyaAllah saya rasa on March atau mungkin lepas raya nanti saya buat camp, tapi ini kurang pedis dan Kedah je. Saya akan buat besar-besaran, saya pun dah dapat penaja, saya akan buat Perlis Got Talent. Wow, Police Got Talent maksudnya untuk orang Perlis je kah? Dia akan buka untuk orang Perlis, orang Kedah. Ah, Oh, yang lepas raya. yang itu Lepas raya ke? lepas raya insya-Allah. Kami pun Yang itu kami kita pun dan tu cakap utara. yang itu insya-Allah kita akan buat besar-besaran dan kita akan pilih pelakon tak kira tua muda yang boleh berlakon, penyanyi dan mungkin kita akan kontrak under Z Production. Sebab sebelum ni I dah bukanlah I dah banyak memberi ruang kepada budak-budak baru kan yang I panggil dia orang, nanti I push dia pun masuk TV station. At the end macam I rasa rugi sebab I yang develop dia orang, contohnya macam Mhm. kan Rohaini bermula daripada production I, macam Mira, Pizza semua bermula daripada production I. Tapi lepas tu macam you tahu tak bila kita Faham. yang
Lepas tu macam depa lepas macam tu macam ruginya aku macam tu lah. Sebab untuk yang I nak buat untuk police talent ni, I kalau benda tu kita dapat yang elok-elok, saya akan terus kita akan masuk di bawah Zil punya talent dan kita akan beri bimbingan dan kita akan beri kelas lakonan. Kalau yang pandai kita akan hantarkan kepada cikgu-cikgu worker yang insya-Allah kita akan di bawah bimbingan kita dan saya punya insya-Allah. Zil Production pula lah makan commission je lepas ni je. Takkanlah kita tak akan makan commission untuk projek kita sendiri, untuk in-house. Taklah kita tak akan makan tu, kita tolong je supaya dia budak-budak baru ni pun kadang-kadang bila berlakon dah popular tu, dia orang punya perangai pun dah jadi macam kedaratan sikit. Tapi kita itulah. Tapi orang tahu ramai segok-segok Haji. Orang mata ayak relif ramai segok. Dia campur siam. Campur siam sungguh-sungguh. Kan campur siam sikit dah makan-makan pulut. Apa orang mana? Kami orang Perak Haji. Dah lama dapat rancangan kat TV Diva dulu kan. Ya lama dah Haji, lama sangat Haji. Program is very good lah. Atau viral dulu sekejap, program is very good. Alhamdulillah. Haji, kita tahu juga selain daripada isu macam isu pelakon Kek Wat demand harga mahal, lepas tu pelakon tak nak tolong post dekat social media, apa lagi agaknya masalah yang dihadapi oleh penerbit macam Haji Zil kita ni? Macam sekarang kita masalahnya memang tak cukup pelakon you. Sekarang memang tak cukup pelakon, dan bukan saja tak cukup pelakon, kita tak cukup pengarah, kita tak cukup production team, even editor kita tak cukup. Sebab kebetulan lepas COVID, I rasa dalam Disember baru-baru ni kan, lepas anda open untuk syuting ni, kebetulan kita RTM masa tu dia dah keluar, dia punya keputusan tender tu keluar kan. Betul. Dan banyak yang dapat tender, kemudian TV pula dah postpone lama-lama sebab COVID tu dah kena urus balik. Jadi kita tak cukup sekarang. You memang artis tak cukup, dan pernah terjadi bila ada artis. Contohnya contohnya dan Najwa kan. I punya heroin, I akan share dia dengan production. Maknanya jadual tu kita akan Intan Najwa, minggu pula kita akan lepas sebab kita dah memang tak cukup artis. Pernah terjadi juga sekarang sampai kru pun kita share. You memang tak cukup sekarang. Memang sangat cukup. Jadi siapa yang tengok this program, saya harap yang budak-budak baru yang jadi pelakon tu buatlah betul-betul. Pelakon memang tak cukup sekarang you. Saya cakap dengan you dengan RTM dah keluar banyak kan. Dengan TV pun dah memang banyak you sebab macam I nak syuting yang bulan berapa I nak syuting yang lepas raya ni pun I tak dapat lagi pelakon. Pengarah pun tak dapat, penuh. Memang pengarah pun dia orang punya jadual dah pack sampai 2023. Jadi macam susah nak bekerja sekarang. Faham. Maksudnya pening nak pening nak manage pelakon, lepas tu pening pula dengan payment daripada stesen TV, nanti tak untung banyak pula. Lepas tu nak cukup pelakon pula. Banyak Haji. Banyak sekarang, banyak sangat banyak sangat risiko dan banyak benda kena buat sekarang compare dengan dulu lah. Ji, soalan terakhir saya macam hari tu Syirah Rusli pun ada macam bagi kenyataan macam nak berundur apa semua kan. Mungkin sebab frust dengan industri ke, Haji ada terfikir macam tu ke macam dia? Sebab Haji, saya nampak Haji positif je. Macam you rasa kalau nak fade up dalam industri ni, I rasa ramai penerbit juga dah fade up. Macam masalah-masalah macam ni lah. Macam at the end kita kerja penat. Lagi satu macam kita kerja penat tau, macam artis apa semua okey, habis syuting dah dia punya payment dah dapat. Contoh dia lah I bagi contoh satu artis dengan I selama 20 episod saja, syuting tak sampai lebih kurang 45 hari, 55 hari. Dia habis syuting dia dapat 60,000 ke 70,000. Kan hati-hati. Yes, hati-hati yang grade A. Kita bila nak dapat you. Macam tu. Macam satunya kita rasa kecewa jugalah. Macam bayaran daripada TV tu masih
Cuma alhamdulillah RTM je kot dah naikkan bayaran sejak tahun sudah. Jadi uh, bayaran begitu, lepas tu macam lambat gitu tak lah. Bila kita syuting kita, Faham. kadang-kadang dia lambat. Jadi kat at the end kita penerbit ni ala dapat apa itu banyak dah penerbit yang nak mengundurkan diri sebab at the end orang berniaga semua nak untung kan you. Tak larang kita dah cukup glamour dah. Ya. Siapa tak kenal Haji Zail? Gila tak kenal. Penat you dah terlalu penat dengan kerana pelakunya dengan banyak benda lah, tapi insyaAllah I still sebab I minat benda ni. Penerbitan drama ni I minat, jadi I akan terus. Ya. Dan kita pun dah cukup setengah jam je. Alhamdulillah, tak sedar kalau bersama dengan Haji Zail, memang dia macam rasa cepat masa jalan. Kan? Thank you so much. Mungkin Haji ada kata-kata lah kepada mungkin artis baru yang sedang nanti, sebab saya akan postkan juga ke IGTV Sinar Plus, dekat Facebook Sinar Plus untuk diorang tengok balik apa yang Haji cakap, apa yang Haji komen tentang pelakon. Kan senang, Haji dah nanti nak buka apa tu, Perlis Got Talent tu kan, mereka boleh join. Jadi ini I memang nak urgent kepada budak-budak baru, pelakon-pelakon wanita kat luar sana yang umurnya antara 20 hingga 25, yang pandai menyanyi, tak kira Cina, India, Melayu, tak kira Semenanjung, Sabah atau Sarawak, minta DM dia orang punya video kepada saya. InsyaAllah kita ada satu mini series untuk sebuah TV station yang macam kita buat macam reality TV. Kita nak cari bakat-bakat baru, penyanyi baru, tapi untuk perempuan saja yang boleh menyanyi. Perempuan saja, lelaki belum lagi? Belum lagi. Kalau siri tu okey, berjaya, kita akan cari jantan pula. Buat masa sekarang kita cari budak perempuan. Kita tak kisah you kalau dia macam gemuk, dia badan besar ke, berisi, atau dia macam tak cukup, kalau dia rasa diri dia tak cantik ke, tapi dia boleh menyanyi, kita okey. Itu memang kita nak dalam, kalau kita nak tak kisah dalam 20-30 orang, siapa-siapa yang berbakat ni, itu pun kita akan itu memang kita nak cepat itu. Itu daripada Semenanjung, Sabah dan Sarawak lah. Ya. Dan kata-kata kepada peminat Haji Zail. Haji Zail ni orang kata macam pelakon popularnya. Ramai yang sokong. Pada yang minat dengan Zail Production, saya rasa nantikan drama baru saya kerana dia suka di TV3 March nanti, yang menggabungkan Fikri Ibrahim dengan Rita Nabila, Rosita Cik Wan, Fendi London, Nafiz Zaidi dan Ernida, dan juga dan drama tu kita special. Kita menampilkan Shah Aziz. Kelas Haji. Ji, Cok, drama raya bila nak syuting ke? Ada drama. InsyaAllah tahun ni kita ada 3 kot untuk TV3. Kita ada, ini semua sequel je untuk ramai yang tanya. Kita ada Ayahanda Raya. Siapa yang minat drama Ayahanda, kita akan gabungkan kembali Kak Oji Mat Daud dengan Jalil Hamid, dengan Fikri Ibrahim. Kita ada Tak Sempurna Mencintai Muraya, Intan Najwa dengan Reza Rosli. Kemudian kita ada satu special slot raya juga, dan kita ada lagi satu kisah seram juga untuk slot raya juga. So kita ada, insyaAllah kita ada 4 ke 5 telemovie raya untuk kita ada untuk dan kita ada juga satu untuk saya ada 6 kot. Dia dari 3 tadi naik 4, betul jadi 6. Kita ada satu untuk Astro, ada untuk Awesome TV, dan yang lain tu ada untuk TV3. Semua tu akan shoot bulan 3 dengan bulan 4 lah macam tu, insyaAllah. InsyaAllah. Kami tunggu Haji, kami tunggu raya nanti tengok. Jadi Haji, terima kasih banyak nak sudi luangkan waktu petang-petang dengan kami. Okey. Sebelum ni, sebelum I nak juga minta kalau apa tu Ji? Kalau ada ada di luar sana pengarah-pengarah baru, yang budak-budak baru mengarah, yang tak pernah lagi buat job dengan Zail Production atau mana-mana TV station, saya galakkan DM saya atau datanglah ke office saya. Saya pun memang nak gilap banyak pengarah baru untuk tahun 2022 ni, sebab pengarah pun tak cukup.
Ya. Kejap lagi saya terus post kat IGTV Sinar Plus ni satu cakap. Siapa nak jadi pelakon, penyanyi, kru, pengarah semua DM segera Haji Zain. Okey, DM saya, okey? Terima Alright kasih. Haji. Jaga diri Ji, stay safe. Okay. InsyaAllah ada masa kita jumpa Ji. Okay, thank you so much. Assalamualaikum. Assalamualaikum.